Kenapa kita kena sokong Nabi kita banyak hari antara hari? Takkan semulia hari Jumaat. Walau banyak Nabi antara Nabi, takkan semulia Nabi Muhammad. Kita yakin betul Nabi kita lah paling layak mendapat benda ini, paling layak. Dan kita yakin betul Nabi kita layak, dan kita akan terus mengundi baginda tanpa jemu. Bukan sebab kita fanatik taksub, tidak. Nabi memang layak. Apa sebab? Pengorbanan dia, jasa dia, akhlak dia. Tuan-tuan, dalam dunia ni, Nabi ni kita tak boleh banding dengan kita. Kita ni semua macam perbandingan apple dengan musang king, tak sesuai. Nabi ni kena perbandingan apple and apple. Yang boleh dibandingkan dengan Nabi adalah para Nabi sendiri. Nabi kalau dibandingkan dengan para Nabi yang lain, dia tetap excellent lagi. Bandingan kita memang langit dengan bumi lah. Dia dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, itu jauh Nabi kita ke depan lagi. Pertama, Nabi kita adalah orang yang paling berat ujian dia, tetapi dia lah orang yang paling sabar sekali. Tahukah tuan-tuan, Nabi kalau sakit, sakitnya double. Nabi kalau demam, katalah kita panas kita 40, contohlah 40, Nabi 80. Dia punya suhu dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah cerita, pernah Nabi dia sakit, Abdullah bin Mas'ud pun ziarah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku waq'an syadida." Ya Rasul, nampak tuan ni menahan sakit yang kuat. Sakit sangat ke ya Rasul? Kata Nabi, "Ajal, ya, ini aku kama aku rajulan minkum." Saya kalau sakit, sakit saya umpama 2 orang sakit di kalangan umat saya. Saya tanggung 2 penyakit untuk saya seorang. 2 orang demam duduk dalam badan saya. Maka kata Ibn Mas'ud, "Zalika anna laka ajrain." Oh, adakah ini bermakna Allah Ta'ala akan bagi tuan 2 markah, 2 pahala? Jawab Nabi, "Ajal, zalika kazalika." Of course, kata Nabi, sudah tentu. Sudah tentu Allah nak bagi saya double. Kita kalau sakit gigi pun tak boleh tahan lah. Nabi kalau sakit gigi, sakitnya seolah-olah semua gigi sakit. Tapi dialah manusia paling sabar sekali. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana kalau Nabi Ayub tu dia sakit, Nabi kita lagi sakit kalau dia kena penyakit, tapi dia sangat sabar. Kesabaran Nabi ini sangat luar biasa walaupun dibandingkan dengan Nabi yang lain. Saya ambil contoh. Pertama, perlu diingat perbahasan kita ni bukan nak merendahkan Nabi yang lain, tidak. Nabi yang lain pun kita sayang. Kita letak mereka semua dalam hati kita, walaupun mereka tu bukanlah Nabi kita, tapi kita sayang. Cuma kita bincang malam ni banding Nabi kita dengan Nabi yang lain ini daripada segi nas dalam Quran. Jelas menunjukkan Nabi kita lebih layak untuk kita berikan sokongan untuk nak membalas jasa dia. Pertama, kita bandingkan dengan salah seorang Nabi yang juga dicalonkan, dan saya ingat Nabi ini winnable candidate juga, iaitu Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni calon boleh menang. Calon boleh menang sebab dia punya track record luar biasa. Dia berdakwah 950 tahun. Tidak ada Nabi yang menyamai rekod dia. Kita mengajar kelas takmir 3 bulan pun penat dah rasa, nak berhenti dah rasa. Dia mengajar 950 tahun. Tapi Allah uji dia, umat dia tak dengar cakap dia. Akhirnya dia terpaksa berhijrah, berpindah. Dan dia bawa naik kapal dia. Majoriti yang naik pula bukan manusia, binatang. Punyalah susah ujian dia, berat. Nabi Nuh ujian dia berat. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan balik, patutlah Nabi Nuh bawa binatang naik kapal. Kalau bawa orang pening, tuan-tuan, macam-macam komplain lah. Nak itu, nak ini, makan tak sedap lah, apa susah tu. Kalau bawa binatang, bagi rumput dia senyap ya. Kita hari-hari main internet, tengok perangai manusia. Tuan-tuan ada tak kadang-kadang terfikir, patutlah Nabi Nuh bawa binatang naik kapal. Orang macam-macam, kaki komplain, tak faham baca tajuk. Oh, ramai manusia baca tajuk hidup dia. Lepas tu komplain, patutlah Nabi Nuh bawa binatang dulu. Nabi Nuh diuji oleh Allah, kaum dia derhaka pada dia.
Allah rekodkan dalam Quran surah Nuh ayat 26 sampai 27. Sampai satu peringkat Nabi Nuh angkat tangan berdoa kepada Allah supaya dihancurkan umatnya. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, jangan Engkau biarkan seorang pun orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya kalau Engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan melahirkan zuriat baru yang berbuat maksiat dan juga kafir kepadamu. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Nabi Nuh geram sangat kepada kaum dia. Dia doa kepada Allah, hancurkanlah semua. Setakat tuan-tuan mengenali Nabi SAW, pernah tak Nabi doakan begitu? Setakat tuan-tuan kenal Nabi kita, pernah atau tidak Nabi mendoakan orang itu dimatikan sampai anak cucu dia tak payah hidup je lah, ya Allah? Nabi kita tak pernah begitu. Sabarnya luar biasa sekali. Cerita yang paling masyhur, ketika Nabi sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi telah menukar strategi dakwahnya pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi bawa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi memilih Taif? Taif ni kampung moyang dia. Moyang Nabi sebelah perempuan nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kita salah silahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf itu isterinya nama Atikah. Atikah itu kampungnya di Taif. Artinya Taif adalah kampung moyang Nabi. By right dia berhak untuk balik ke kampung moyang dia. Peringkat awal pengurusi JKK, belia, Pak B semua dah setuju buat program. Kita atur elok-elok, panggil orang kampung, buat briefing apa itu Islam. Adalah agak buat makan sikit, entah apa makanan masa itu. Tapi ternyata tipu semata-mata. Nabi naik ke atas, rupanya mereka mengejek, menghina Nabi, membaling batu sehingga Nabi berdarah kepalanya meleleh sampai ke buku lali. Datang malaikat, 2 malaikat. Pertama Jibril dan yang kedua malaikat gunung. Malaikat yang berkuasa menjaga bukit. Jibril sokong Nabi. Dia kata, ya Rasul, saya bawa kawan. Mana seolah-olah dia bawa ni abang long kawasan lagi besar ni, saya bawa itu. Malaikat gunung offer pada Nabi, ya Rasulullah, saya tak boleh tahan orang hina tuan macam ni. Kalau tuan tak, saya boleh angkat gunung di Mekah, saya empat atas Taif, hancur semua. Apa respon Nabi? Kalau nak mengikut skrip Nabi Nuh, silakan, biar mati je lah semua. Jahat semua tu, penipu, langgar perjanjian. Tapi tak, kata Nabi, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Kata dia, jangan. Saya doa kepada Allah, moga Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka zuriat keturunan yang nantinya akan sembah Allah. Hadis Bukhari. Boleh dia nak berdoa seperti doa Nabi Nuh, tapi tak. Nabi kita sabar. Dia berjuang dalam keadaan sabar. Akhirnya tahun 630 Masihi, Bani Thaqif yang merupakan majoriti penduduk di Taif datang jumpa Nabi dan peluk Islam beramai-ramai. Sabar sangat Nabi kita. Takkanlah orang macam ni tuan-tuan tak nak undi. Undilah. Doakan dia dapat maqam mahmudah. Ketika dia turun daripada bukit Taif, Nabi menangis. Menangis mengenangkan, mana lagi aku nak bawa Islam ini. Sehingga Aisyah pernah tanya Nabi, ya Rasul, ada tak peristiwa yang menyedihkan tuan selain daripada perang Uhud? Perang Uhud kan ramai sahabat meninggal, terkorban, saudara dia pun meninggal, mati syahid. Kata Nabi, Uhud ni nothing. Ada lagi yang ganas lagi? Ada. Apa yang lebih dahsyat daripada cerita Uhud? Cerita di Taif, kata Nabi. Taif kan tak ada perang, mana ada orang mati. Ya, tapi walaupun Uhud ramai terkorban, habis peperangan,
Aku masih lagi boleh kumpulkan sahabat, buat mesyuarat kabinet, bincang postmortem kenapa kita kalah. Artinya masih ada kerajaan. Tapi Taif, selepas aku dihina, aku tak tahu nak bawa Islam ke mana. Buntu. Mekah tak boleh jalan. Pergi Taif, ingatkan boleh buat cawangan baru pun tak boleh. Masa tu Nabi tak ada planning lagi pergi Madinah. Jadi Nabi tak tahu nak bawa Islam ini ke mana, kata Nabi. Nabi menangis. Jadi ketika Nabi turun itu, lamma adza sufaha Taif nabiyina, ketika orang-orang yang bodoh di Taif itu menghina Nabi kita, Nabi menangis. Awa ila syajarati inab yunaji rabbuhu fi dhilliha. Nabi pun singgah di sebuah kebun anggur. Nabi duduk di situ. Kemudian Nabi menangis, bermunajat pada Allah. Ketika itu fa aqbala Addas khadibul bustan bi qitfi inabin. Datang satu orang pekerja di kebun anggur itu, nampak Nabi dan juga Zaid sedang menangis berhad. Apakah agak berlaku kepada mereka? Yang ni saya akan ceritakan kemudian, kerana ingat kita beri dulu laluan kepada azan isyak. Sebab kalau kita langgar azan isyak, kita terlepas satu doa untuk Nabi pada malam ni. Mana hilang undi, rugi mana-mana. Jadi kita silakan Bilal untuk mengumandangkan azan, dan tuan-tuan kena doa bersungguh-sungguh lepas azan supaya Nabi kita dapat maqam mahmudah. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini. Kalau ikut peraturan kita berhenti isyak, tapi saya mohon izin daripada jemaah untuk anjakkan sedikit pelaksanaan solat berjemaah kita, untuk saya ambilkan sedikit ceramah pada malam ini. Mohon izin daripada semua. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada cerita Taif tadi. Nabi kita apabila dia turun daripada Taif, dia duduk di sebuah kebun. Datang satu orang laki-laki, ternampak Nabi berdua dengan Zaid bin Harithah. Lantas dia mengadu kepada toke dia. Toke dia dua beradik, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Masa tu dua-dua beradik ni belum Islam. Dia pun mengadu kepada toke dia. Toke, itu sana ada dua orang. Dia macam cakap Bangladesh, agak saya pun tak tahulah. Itu sana ada dua orang nangis. Apa mau bikin? Mau suruh balik kah? Toke dia kata, tak apa. Kasih dia duduk, you angkat satu bakul kecil, kasih dia makan anggur, nanti dia makan, dia baliklah. Okey bos, dia pun ambil anggur. Fa aqbala Addas qadimul bustan bi qitfi inabin. Bawa sebekas anggur. Berikan pada Nabi kita. Nabi kita bila tengok anggur, ialah kepenatan dan sebagainya, dia pun ambil. Falamma wada'a Rasulullah fihi yadahu qala bismillah. Bila Nabi ambil anggur tu masuk ke mulut, Nabi baca bismillah. Maka Addas yang serve anggur ni tadi, dia pegang tangan Nabi. Dia kata, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Demi Allah, Encik punya cakap, sini orang tak ada cakap. Saya sini lama duduk, tak ada ini bismillah. Encik mana punya orang? Dia tanya kepada Nabi kita. Nabi pula terkejut. Sudah, jarang orang tanya soalan begini. Nabi pun tanya, wa min ahli ayyi bilad anta wa madinuka. Kamu kampung mana? You agama apa? Dia jawab oleh laki-laki ni, ana Addas, nama saya Addas. Ana Nasrani, saya Kristian. Wa ana rajulun min ahli Ninawai, saya sana asal Ninawai. Ninawai ni sekarang dalam peta panggil Nineveh, terletak di Mosul, Iraq sekarang ni. Jauh daripada Iraq, dia migrate pergi ke Taif, duduk jauh bekerja. Bila Nabi dengar Ninawai, Nabi terus, min qaryati rajul salih Yunus bin Matta. Oh, you satu kampung lah dengan itu Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus asal daripada Ninawai. Lagilah Addas terperanjatnya. Wa ma yudrika min Yunus bin Matta. Macam mana Encik boleh kenal itu Yunus bin Matta? Sini orang tak ada kenal punya. Ini Nabi Yunus apa zaman bila lama. Zaman tu tak ada Google, tak ada maklumat. Macam mana you boleh kenal? Nabi pun menjawab,
Zaka akhi kana nabiyan wa ana nabi. Oh, itu saya punya saudara lah. Kenapa saudara? Dia nabi, saya nabi, kita nabi, semua saudara. Dia sebab nabi kan semua asal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Dua-dua jadi nabi. Dari jalur Ishak, Ishak dapat anak nama Yakub. Yakub juga jadi nabi. Yakub ada 12 orang anak, salah seorang anaknya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Dan daripada keturunan Ibrahim jalur Ishak ni jugalah yang melahirkan Nabi Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan daripada jalur Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni saudara lah. Jadi akhirnya bila Nabi beritahu kepada Adas, saya ni adalah Nabi, fa akabba Adas ala Rasulillah yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Dia pun tunduk, dia cium kepala Nabi, dia cium tangan Nabi, dia peluk kaki Nabi, dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Hadis riwayat Baihaqi. Lokasi tempat Nabi bertemu dengan Adas itu sekarang diabadikan menjadi Masjid Adas yang terletak di Taif sekarang ini, lebih kurang dalam sejam setengah daripada Masjidil Haram, lebih kurang dalam 91 km. Dan kalau kita nanti ada peluang untuk pergi buat umrah, boleh mohon untuk buat ziarah ke Taif. Sekarang banyak dah package pun buat, sekali package pergi ke Taif. Dulu Taif ni dia tak bagi kita masuk sebab permit kita Mekah Madinah saja. Tapi sekarang dia pun dah ada jadi negara pelancongan. Taif pun masuk. Asal bayar tak ada masalah, dia abon je, asal bayar on, tak ada Arab, tak ada asal bayar on, abon dia pergi. Jadi bayar naik kata. Ada beberapa package yang buat, tapi sayang saya tengok itinerary dia banyak bermain saja, rugilah. Ada tu saya tanya jemaah, pergi Taif, pergi ustaz. Habis buat apa Taif? Tak ada apa, main roller coaster je. La ilaha, main roller coaster naik ke Taif. Tak salah, dia Taif ni macam Cameron Highland, sejuk, sedap. Banyaklah ada, bolehlah ada hiburan sikit, shopping, rose dan bagai-bagai. Tapi isikan juga pengisiannya dengan melawat tempat-tempat yang pernah diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Nabi kita, dia always positif. Walaupun dihina, dia tidak doakan yang tak baik kepada orang, dan dia sentiasa cari peluang. Oh, ini peluang. Dengan bismillah saja dia islamkan satu orang. Dia semangat dakwah, dia tak ada putus asa. Ini perjuangan. Orang macam ni kita kena angkat tuan-tuan, jadikan sebagai maqamah mahmudah.